Kita mula dengan Kak Jamaliah lah. Kak Jamaliah sebagai ketua kelas. Okey. Boleh ya? InsyaAllah. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan biswar, iaitu jawab soalan-soalan yang berikut berpandukan daripada gambar. Soalan yang pertama, kan? Bikam al-qalamu. Bikam al-qalamu. Al-qalamu bi'asyara kurushan. Bi'asyarati kurush. Al-qalamu bi'asyarati kurush. Kan sama kan dengan sebelah tu? Kan? Al-qalamu bi'asyarati kurush. Asyarah. Bi'asyarati kurush. Okey. Yang kedua, siapa nak jawab yang kedua? Kita volunteer pula. Yang kedua. Saya jawab, Ustaz. Okey. Silakan. Yang kedua, bikam al-qurrah. Al-qurratu tis'atil kurush. Al-qurratu bitis'ah. Bitis'ati kurush. Al-qurratu bitis'ati kurush. Apa al-qurrah? Bola. Bola, alhamdulillah. Al-qurrah bola. Kan tengok tu macam guli ke apa kan? Al-qurrah adalah bola. Qurrah ni secara umumnya bola. Kalau kita nak sebut bola sepak, qurratul qadam. Qurratul qadam. Kalau kita nak kata badminton, qurratul rish. Kalau kita nak kata bola keranjang, qurrah as-sallah. Dia panggil. Al-qurrah ialah bola. Secara umumnya bola ialah al-qurrah. Al-qurratu bitis'ati qurush. Okey. Okey, yang ketiga. Siapa nak jawab? Cuba Ustaz. Yang ketiga. Cuba Ustaz. Okey, silakan. Al-waraqu khamsati qurush. Al-waraq bi khamsati. Okey. Yang seterusnya, yang keempat. Cuba Ustaz. Okey, silakan. Al-hablu ya. Al-hablu ya. Al-hablu bi arba'ati asyar qurshan. Bi arba'ati asyar qurshan. Arba'ata qurshan. Okey, al-hablu bi arba'ata qurshan. Sebab apa jadi qurshan? Dia panjang cerita lah yang ni. Yang ni dipanggil al-adad wal ma'dud. Kalau lebih 10 tu jadi qurshannya Ustaz. Lebih pada 10 dia baca qurshan. 1 sampai 10 qurush. Ke atas dia panggil qurshan. Okey, terus. Apa lagi? Saya Ustaz. Okey, silakan. Bikam al-kitab. Al-kitabu bi khamsata arasha furushan. Khamsata ashara. Bi khamsata ashara qurshan. Bi khamsata ashara qurshan. Al-kitabu bi khamsatan ashara qurshan. Ya, alhamdulillah. Okey, terus. Saya Ustaz. Okey. Al-jarasu bisalah sata asara kursan. Al-jarasu bi thalathata ashara qurshan. Okey, yang ni cara percakapan standard lah, bahasa standard. Biasanya kita tak sebut lah bikam al-jaras. Kita tak sebut al-jarasu bi thalathata ashara qurshan. Yang ni percakapan secara standard. Berapakah harga loceng ini? Loceng ini berharga 13 kurush. Kita pun bahasa, kita bercakap harian pun tak bercakap macam ni lah. Cuma ini caranya. Kalau kita nak cakap terus direct biasa, orang tak bikam al-jaras 15 13 ringgit, 13 riyal, 13 qurshan.
Maknanya kita cakap hanya terus kepada angka. Tak payahlah al-jarasu bi. Itu cara bercakap lah. Ini cara standard, itu jawapan dia. Cara jawapannya standard. Baik. Terus kepada yang bawah. Yang bawah. Okey. Yang bawah kita ada soalannya. Zoom sikit. Kita nampak. Okey, dia kata istabdil kama fil mithal. Tukar seperti mana yang diberikan contoh. Istabdil kama fil mithal. Sila tukar seperti mana yang ada di dalam contoh. Dia bagi contoh, kan? Dia bagi contoh situ qalamun, hadza qalamun jamilun. Misal dia bagi qurrah. Hadhihi qurratun jamilah. Apa yang kita nak ambil di sini ialah berkaitan dengan penggunaan hadza dan juga hadhihi. Hadza seperti mana yang kita sebutkan di dalam kelas yang lalu ialah difokuskan untuk lelaki ataupun isim-isim yang menunjukkan lelaki. Yang menunjukkan lelaki dan juga perempuan ini terkadang dia ada yang menggunakan alamat yang maknawi. Ada yang secara zahir, secara jelas menunjukkan ada alamat dia. Muannas dan juga muzakkar. Muannas maknawi. Muannas muzakkar maknawi pun ada dari sudut makna. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, dia latih kepada kita bagaimanakah untuk kita menggunakan isim isyarah. Dipanggil dengan isim isyarah. Haza dan juga hadhihi. Baik. Dan di sini dia bawa beberapa isim untuk kita latih menggunakan isim isyarah. Isim isyarah seperti mana yang saya sebut ialah perkataan hadza dan juga hazihi. Dia ada lagi yang lain. Cuma kita ambil dua ni dulu. Ini penggunaan yang biasa kita gunakan. Baik. Di sebelah tu dia ada beberapa perkataan. Hablun, tufahah, jarsun, hadiqah, masjid, maktabah, mal'ab dan juga nazarah. Okey. Kita ambil perkataan hablun. Okey, siapa nak cuba? Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Apa dulu? Hablun. Silakan. Siapa nak cuba? Puan Rahmah ke Puan Intan? Saya lah Ustaz. Okey, silakan Puan Rahmah. Okey, silakan. Hadza hablun tawil. Hadza hablun tawil. Apa maksud tawil? Panjang. Panjang. Ini tali yang panjang. Okey, baik. Puan Intan pula. Tufahah. Tufahah tu apple ke Ustaz? Apple ya, apple. Okey. Hazihi tufahah. Sekejap Ustaz. Tufahah apa? Takkan nak bujami lah. Kan? Hazihi tufahah. Akhdur. Okey. Akhdur. Okey, kalau warna seperti mana yang saya sebut dalam kelas yang lalu kan. Okey, kalau muzakkar dia ahmar, akhdar, hijau. Akhdar ialah hijau. Tapi kita nak sebut yang muannas dia ialah hadhihi tufahah khadra. Hadhihi tufahah khadra. 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 Akhdar hijau. Hijau dalam sifat muzakkar. Okey. Kalau untuk muannas, sebab apa? Sebab tufahah itu muannas, dia ada tak marbutah. Tak bulat di hujung. Maka dia mestilah sifat dia juga. Sifat hijau dia tu juga mesti perkataan yang berbentuk muannas. Okey. Hijau itu ialah sifat bagi apple. Maka sifat dia juga mesti berbentuk muannas. Perkataan akhdar, bagaimana kita nak jadikan muannas? Wazan dia caranya khadra. Dia tak jadi akhdarah, dia jadi khadra. Hadhihi tufahatu khadra. Okey.
Tufahatun khadra. Ataupun kita nak kata ahmar, merah. Hamra, tufahatun hamra. Ustaz, nak tanya hijau ikut tu, khadra tu macam mana Ustaz? Hamzah kat belakang ya Ustaz? Ya, hamzah kat belakang. Saya tak bawa lapan hari ni. Kha, Ha? dad, Oh, dot, Ba, ro, alif, alif, hamzah. Ya. hamzah. Ra. Sama juga hamra, ha, mim, ra, alif, hamzah. Hamra. Kan kita nak kata tufahah khadra, sayyarah hamra. Sayyarah sauda. Sauda maknanya hitam. Aswad kan? Aswad hitam. Sauda, sayyaratun sauda. Tapi kalau kita nak kata yang berbentuk muzakkar, baitun abyad, rumah putih. Kan? Baitun abyad. Dia ni abyad lah. Kalau kita nak rumah merah, baitun ahmar. Tapi kalau baitun ahmar. Kalau madrasatun bayda. Madrasatun bayda, sekolah warna putih. Madrasatun bayda. Sayyaratun bayda. Dia boleh abyad, dia ada bayda. Jadi di sini kena ada beza bergantung kepada siapakah kita nak nisbahkan warna tersebut. Bentuknya macam mana? Isimnya macam mana? Kalau isimnya berbentuk muzakkar, maka mestilah warna juga berbentuk muzakkar. Kalau yang nak diwarnakan itu ialah muannas, maka yang warna juga mesti muannas. Jelas di sini. Baik, terus jarsun. Jar. Apa nak buat? Silakan. Ada lagi ramai lagi ni. Ustaz, Ya, silakan. Saya ke? Hadi. Hadi khadiqah fakihah. Hadiqah dah. Hadihi Khadiqah fakihah. fakihah. Hadiqah. Sifat dia apa dah? Wasi'ah. Wasi'ah. Hadihi hadiqatun wasi'ah. Hadihi hadiqatun wasi'ah. Okey, jarsun tak ada lagi. Hadihi hadiqatun wasi'ah maksudnya apa? Ini Kebun yang luas. kebun yang luas. Wasi'ah. Kita biasa dengar wasi'ah. Wasi'ah ni luas. Ya? Aridah boleh juga. Boleh juga. Aridah pun boleh juga. Di hadiqatun aridatun. Okey, terus jarsun. Tidak ada lagi yang buat. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Ada jarsun saqilun. Hadza jarsun saqilun. Saqilun berat. Hadza jarsun saqilun. Kalau ringan apa ringan? Khafifun. Khafif. Hadza khafif boleh. Hadza jarsun saqilun pun boleh. Okey. Masjid. Masjid macam mana masjid? Silakan masjid. Saya cuba satu Ustaz. Saya jumpa satu apa ni? Saya nak cuba. Okey. Ada masjidun ma'ilun ilal azraqi. Ilal azraq. Ma'ilun ilal azraq. Panjang lah tu. Saya terjumpa jadi saya nak cuba. Apa betul maksud? ke tak betul? Apa Masjid maksud? itu kebiru-biruan. Kebiru-biruan. Ayat tu betul ke kena sebut berwarna macam tu? Boleh tak ada apa. Yang penting ayat tu betul. Hadza masjidun ma'il. Hadza masjidun ma'ilun il azraq. Dari sudut warnanya lebih macam kebiru-biruan masjid tu. So ma'ilun tu dah menunjukkan berwarna. Tak, ma'ilun tu tak menunjukkan berwarna. Ma'il tu boleh lagi. Ma'il tu mencondong. Maksudnya condong. Nak menunjukkan kebiru-biruan dia. Ma'il. Okey. Kita boleh hadza masjidun il maghrib. Boleh juga.
masjid tu dia condong ke arah condong ke arah ni, condong ke arah maghrib, condong ke arah barat. Kita tengok masjid tu memang sengit contohnya. Mail, condong. Maksudnya hadha masjid Mail al-Azraq. Okey, alhamdulillah, barakallahu fik. Okey, terus. Maktabah. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Hadhihi maktabah nazifah. Alhamdulillah. Apa maksud dia? Ini pejabat yang bersih. Hadhihi maktabatun nazifatun. Ini merupakan pejabat yang bersih. Okey, mal'am. Silakan. Mal'am. Saya Ustaz. Okey, silakan. Haza mal'ab kabirun. Hadza mal'abun kabirun. Ini merupakan apa dia? Mal'abun kabirun. Maksudnya apa dia? Besar. Apa maksudnya? Mal'ab. Ini padang yang luas, yang besar, padang. Yang mal'abun wasi', mal'abun kabirun, besar, wasi'. Okey, nazarah. Okey, silakan nazarah. Cuba Ustaz. Okey, silakan. Hadhihi nazarah sauda. Alhamdulillah. Hadhihi nazaratun sauda. Ini cermin mata yang hitam. Berwarna hitam. Nazaratun sauda, berwarna hitam. Okey. Ustaz, tadi yang maktabah tu boleh makna perpustakaan ke? Boleh juga. Makna perpustakaan pun boleh. Kedai buku boleh tak? Maktabah. Maktabah pun ada juga orang gunakan istilah maktabah. Ada juga kedai buku. Yang jumpa makna apa yang jumpa? Jumpa makna berbeza-beza kan? Ada makna pejabat, ada makna biasanya pejabat ni kita boleh gunakan maktab, fi maktab ataupun fil idarah, al-idarah. Al-idarah pun maktab. Al-idarah pun pejabat juga. Dipanggil al-idarah. Ustaz, yang nazarah tadi tu apa maksudnya? Makna dia apa? Nazarah cermin mata. Nazaratun sauda. Nazarah cermin mata yang berwarna hitam. Nazaratun sauda. Baik. Okay, kita nak pergi kepada muka surat yang sebelah. Muka surat sebelah. Alhamdulillah, tahniah semua. Dah mahir dah sikit-sikit kan. Surat 7, 8. Okey. Okey, saya nak ambil yang bawah tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita latihan direct. Sebab saya tengok latihan sebelah tu dah okey. Kita nak tengok latihan yang direct kita boleh buat. Masing-masing kena ada lah buku dan juga kalau boleh ada kamus masing-masing. Tak ada kamus pun boleh guna Google Translate. Tengok kat handphone. Saya cuba cari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Muka surat 78. Okey, yang nombor 2. Nombor 1 saya tak ambil lagi. Saya tak nak ambil. Sebab apa? Sebab ada kefahaman. Baik. Yang nombor 2 dia kata istabdil kama fil misal. Tukar seperti mana yang dalam contoh. Kan dia bagi contohnya misal dia al-waraq.
Contohnya di sini di bawah ni al-waraq. Dan perkataan al-waraq. Dan al-waraq ni. Jadi jawapan ni ashtari al-waraqa minal apa ni? Maqsaf. Minal maqsaf. Saya membeli al-waraqa daripada al-maqsaf, iaitu koperasi. Al-waraq ialah kertas. Ashtari al-waraqa minal maqsaf. Saya membeli kertas daripada koperasi. Okey, sekarang ni dia bagi perkataan al-maktabah. Kita menggunakan ayat yang sama, tak ada masalah. Cuma sesuaikan dengan perkataan al-maktabah. Boleh buat tak yang ni? Boleh buat tak? Siapa yang nak cuba? Kena guna fi'il lain ke? Kalau nampak macam ni, memang kena guna fi'il lain. Kena guna fi'il lain. Susah tak yang ni? Susah. Kalau susah, kita tak masuk lagi. Sebab fi'il kan? Sebab fi'il ni dia agak susah. Jadi yang ni saya nak minggu depan masing-masing boleh buat yang ni. Okey? Kat rumah kena fikir dulu. Fikir dulu ayat apa yang sesuai. Al-maktabah, al-haqibah, al-maqsaf. Al-maqsaf ni jangan tiru yang ni pula. Kan? Ambil ayat lain lah. Kan? Al-qurrah dan juga al-qalam. Okey, ambil dia ada 5 contoh di sini. 5 soalan yang di sini. Minggu depan insya-Allah kita akan cuba untuk selesaikan. Cuba buat masing-masing. Kita dalam percubaan untuk menambah mufradat, menambah kalimat dalam bahasa Arab kita. Jadi yang ini kena masing-masing cuba buka dan juga cuba fahamilah insya-Allah. Untuk kelas yang akan datang saya akan cuba kita akan cuba bincang bersama. Ya, silakan. Macam contoh yang homework ni, al-maktabi ni, maktabi ni pejabat kan? Al-maktabah. Al-maktabah. Saya menulis di pejabat. Boleh gitulah Ustaz kan? Boleh, tak ada masalah. Contoh Boleh, kan? boleh, tak ada masalah. Bolehlah. Saya menulis di pejabat al-haqibah. Al-haqibah ni beg. Beg, apa yang sesuai dengan beg? Kan? Tapi kena ada ayat yang macam dia lah. Maknanya fi'il kan mesti ada perbuatan. Beg ni apa yang berkaitan dengan perbuatan? Nak beli juga. Beli dah ada, cuba cari ayat lain. Kan? Saya membawa beg ke sekolah contohnya. Saya membawa beg ke sekolah. Apa ayat dia yang nak sesuai? Al-maqsaf. Al-maqsaf. Apa yang sesuai dengan al-maqsaf? Koperasi. Tak mau guna ayat yang sama, ashtari. Ashtari juga al-maqsaf. Cari benda yang lain. Koperasi. Apa yang boleh buat kita berhampiran ataupun di koperasi yang boleh kita buat. Al-maqsaf berkaitan dengan koperasi. Al-qurrah, bola. Apa yang berkaitan dengan bola? Al-qalam, pen. Apa yang sesuai dengan al-qalam? Perbuatan kita. Jadi kita cuba kembangkan dari sudut bahasa kita. Kembangkan dari sudut kata kerja yang boleh kita ambil daripada bahasa Arab. Menggunakan wazan yang ni, ashtari. Saya melakukan, saya membeli, saya berjalan, saya menulis, saya apa-apalah yang berkaitan dengan isim-isim yang telah diberikan di sini. 5 isim ni. Baik. Terus muka surat sebelah, muka surat 80. Saya ambil muka surat 80. Yang lain tu tulis-tulis je. Yang lain tu tulis-tulis. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tulis pun silakanlah. Sebab aku tak perlukan pada penjelasan yang detail. Okey, muka surat 80. Okey. Okey. Yang ni saya nak minta 2 orang. 2 orang kita latihan untuk terus
kita latih bercakap. Berpandukan daripada perkataan-perkataan yang ada di sini. Contoh dia bagi di sini kan. Dia bagi contohnya pen dan juga asyarah kurush. Jadi dia lakukan hiwar. Dia buat perbualan dua orang. Satu dan dua. Dia tanya, min aina ashtari al-qalam? Tashtari al-qalam minal maqsaf. Tak apa, gunakan yang ni. Minal maqsaf. Surat berapa Ustaz? Muka surat berapa ni? Surat 80. Bukan al-qalam. Al-qalamu bi'asharati qurush. Kan? Dia ada perkataan asyarah qurush dan juga perkataan al-qalam. Yang lain-lain tu sama, tak apa. Yang lain-lain tu tak apa, sama. Kita ambil yang sama dulu. Supaya nak latih, kita boleh menjawab. Okey, latihan untuk kita bercakap dan menjawab soalan yang diberikan. Okey, baik. Sekarang ni saya nak dua orang. Okey, kita mulakan dulu dengan siapa? Kita tengok. Okey, saya tengok dalam senarai nama ya. Okey, Puan Azriza dan juga Puan Hasnah, Kak Hasnah. Okey. Okey, Ustaz. Nombor 1 Pak Azriza dengan Pak Hasnah nombor 2 Okey, ambil perkataan Alkitab dan juga sittata asyara qirshan. Mula Ustaz. Okey, silakan mulakan. Min aina ishtari al-kitab? Okey, jawab. Hasnah. Silakan jawab. Ashtari al-kitab sittata asyara qirshan. Dulu. Min aina ashtari al-kitab? Dari mana saya boleh membeli kitab? Akanlah boleh beli kitab dengan 16 kurus itu terus. Dia kata dari mana? Okey. Sama Ustaz tak faham Ustaz. Okey, kan ayat di atas tu. Berpandukan daripada ayat di atas, min aina ashtari al-qalam? Tashtari al-qalam minal maqsaf. Mana di sini kita ubah perkataan al-kitab tadi. Min aina ashtari al-kitab? Tashtari al-kitab minal maqsaf. Okey. Aku tanya balik. Bikam al-kitab? Al-kitabu bi sittata asyara qirshan. Okey. Okey, sekali lagi. Okey, ulang balik Ulang balik. Min aina ashtari al-kitab? Okey. Ashtari al-kitab minal maqsaf. Tashtari al-kitab. Okey, terus. Bikam al-kitab? Al-kitab sittata. Bi Sittata asyara qirshan. Alhamdulillah. Mana kita nak cuba mahirkan Al-kitab bi sittata asyara qirshan. Okey, terus. Puan Intan dengan Kak Jamalia. Saya tengok daripada senarai ni Okey. Okey, Puan Intan nombor 1, Puan Kak Jamalia nombor 2. Okey, silakan. Perkataan al-qurrah. Min aina ashtari al-qurrah? Al-qurrah. Min aina ashtari al-qurrah? Okey, teruskan. Tashtari al-qurrah minal maqsaf. Okey, Kak Jamalia, cuba ubah kita orang lama ni kita ubah muannas. Muannas. Kan mukhatabah. Tashtari ni laki. Okey. Okey, ubah jadi Tashtarina. Tashtarina al-qurrah fil maqsafah. minal maqsaf. Fil maqsaf. Damtah lah perempuan maqsafah terus.
Koperasi tak jadi perempuan. Dia maksud. Tashtarina al-qurrah minal maqsaf. Okey, terus. Bikam al-qurah. Al-Qurah bi khamsata asyara firshan. Okey, alhamdulillah. Okey, terus. Ustaz, kenapa dia panggil Kirshan dan bukan Kursha? Qirshan. Sebelum ni Kurshan kan? Dia boleh kot, dia mungkin dah ada dua bacaan. Kemungkinan awal. Okey. Okey, terus. Puan Laili dan juga Puan Merliah. Ada tak? Al-waraq, perkataan al-waraq. Okey. Puan Laili nombor 1, Puan Merliah nombor 2 Okey, silakan. Min aina ashtari al-waraq? Okey. Jawab. Min aina? Silakan. Tashtari waraqa min maqsaf. Min al-maqsaf. Tashtari waraqa min al-maqsaf. Waraqa min al-maqsaf. Okey, terus. Soalan yang kedua, terus. Bikam al-waraqa? Al-waraqa khamsat. Al-waraqa khamsati qurus. Al-waraqu bi khamsati qurush. Ustaz nak tanya, kalau ada B tu nak baca khamsati ke khamsata juga? Okey, dia tu jadi nahwu lah tu. Kalau tanya saya tu. Dia ada keadaan kita baca khamsati, ada keadaan kita baca khamsata. Khamsati ni kalau dia duduk seorang-seorang dia. Dia tak ada asyara. Tidak ada perkataan yang selepasnya. Macam khamsata asyara dipanggil tarkib idafi. Tarkib adadi. Jadi yang ni Dari bawah. dia baca bi khamsata kalau yang tu. Kalau yang ni bi khamsati qurush. Dia mesti baris bawah. Al-waraqu bi khamsati qurush. Dia huruf jar punya ni lah. Ya, dia huruf jar. Jar majrur. Jadi nahwu lah. Nahwu saya tak mau sentuh lagi kan. Nanti daripada hari tu daripada 30 orang dah tinggal separuh dah ni. Sebab saya sentuh nahwu. Okey. Al-waraqu bi khamsati qurush. Okey, alhamdulillah, tahniah. Okey. Terus. Yang ni nama Mustafa ni, siapa dia ni Mustafa ni? Kak Mariam. Kak Mariam, masya-Allah. Dengar suara macam jam tapi okey, dengan manusia. Okey, silakan. Tufaha. Okey, Kak Mariam nombor 1, manusia nombor 2. Belum lagi. Tali belum lagi Ustaz, tali. Al-habal. Belum lagi. Okey, silakan. Min aina ashtari al-habal. Al-habal. Okey. Al-habal. Okey. Tashtari al-habal minal maqsaf. Minal maqsaf. Okey. Nombor 2. Bikam al-habal. Okey. Al-habal samaniyata bi samaniyati asyara firshan. Bi 18 firshan. Al-habalu bi 18 firshan. Al-hablu bi samaniyata asyara firshan. Okey, alhamdulillah, tahniah. Okey, at-tufaha. Puan Rahmah dengan Puan Rusmawati. Okey, at-tufaha, silakan. Kak Rahmah nombor 1. Min aina ashtari at-tufaha. Okey. Baru silakan. Tashtari al-tufaha minal maqsaf.
minal maqsaf. Okey. Terus. Bikam at-tufahah. Okey, alhamdulillah. Al-tufaha. Ha. Al-tufaha bisalasata asyara qirshan. Okey. Alhamdulillah. Akhir al-jaras. Al-jaras. Wan Zafran dan Wan Zunaidah ni rasanya dah berjabat kot. Kerja kot. Tak boleh. Okey. Saya Ustaz. Okey, silakan. Apa nak bantu nombor 2? Min aina tu tak? Min aina ashtari Min aina al-jaras. al-jaras. Okey. Wan Zunaidah ni kat kerja ni. Okey. Al-jarasu ashtari al-jarasa minal maqsad. Okey, terus. Soalan. Bikam al-jaras. Al-jarasu bi 16 qirshan. Okey, baik. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua. Jadi tuan-tuan dan puan, ini merupakan latihan. Kita nak cakap Arab ni mana kena latih untuk bercakap. Kalau hanya sekadar tuan-tuan dan puan tahu, okey perkataan ini apa, perkataan ini apa, tapi kita tak latih untuk bercakap. Macam saya lah, saya belajar dulu kan, kita belajar, kita tahu. Belajar di Malaysia ni kita tahu perkataan itu, perkataan ini, perkataan itu. Makna je kita tahu, tapi kita tak bercakap. Bila kita tak bercakap, kita jadi malu untuk mengeluarkan perkataan itu. Jadi tuan-tuan dan puan, benda yang macam ni kena latih. Latih kita bercakap. Latih min aina, maknanya mulut kita tu bagi biasa dengan sebutan. Manakah yang dikatakan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, macam at-tufahah. Yang tu alif lam syamsiyah, at-tufahah. Jangan kita sebut orang al-tufahah pula. Al-tufahah dia jadi Melayu lah. Dia sebut asy-syamsiyah, at-tufahah. At-tufahah min aina ashtari at-tufahah? Tashtari at-tufahah minal maqsaf. Jadi daripada ayat ini, perbualan yang simple ini tuan-tuan dan puan-puan boleh kembangkan lagi. Min aina ashtari al-qalam? Tashtari al-qalam daripada mana? Min aina ashtari at-tufahah? Tashtari at-tufahah min ad-dukkan. Contohnya daripada kedai. Ataupun apa-apalah perkataan yang sesuai, yang agak tuan-tuan dan puan-puan berhajat untuk gunakan. Jadi kita boleh kembangkan daripada hiwar ataupun perbualan yang ringkas yang kita gunakan ataupun yang kita sama-sama selesaikan tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pelajaran yang seterusnya ialah pelajaran yang ke muka surat 82. Ini tajuk baru. Maaf Ustaz, boleh tanya tak? Silakan. Bin aina ashtari? Nak tanya, ashtari itu kenapa tak kata ashtari? Awak beli. Okey, maksudnya apa dari sini? Min aina ashtari, dari mana saya boleh beli? Oh, katanya boleh dekat situ. Maksudnya dari mana saya boleh beli pen? Kamu membeli pen daripada koperasi. Maksudnya macam tu. Bukan maksudnya dia bertanya saya yang beli. Maknanya saya nak beli. Bukan awak beli. Tak, maksudnya macam ni. Kan ini ada dua orang. Ya. Satu dan dua. Orang yang pertama dia tanya, di manakah saya boleh membeli pen? Di manakah saya nak beli pen? Di manakah saya nak beli pen? Yang ya, kamu boleh membeli pen daripada koperasi. Okey, terima kasih. Macam kita nak beli kan, nak beli tiket, nak beli apa, kita dengar ayat ni. Min aina ashtari tizkarah, ataupun min aina ashtari al-thawb, min aina ashtari at-ta'am, min aina ashtari asy-syarab. Daripada mana saya nak beli minuman, saya nak beli makanan, saya nak beli pakaian. Saya nak beli ni lah, saya nak beli kasut. Min aina ashtari al-hidha? Saya nak beli kasut di mana? Contohnya maksud perbualan, maksud terjemahannya. Dari mana saya nak beli kita? Nak beli kasut? Min aina ashtari al-hidha? Min ad-dukkan. Daripada kedai. Kedai. Kita nak tanya pula, aina ad-dukkan? Di manakah kedai tersebut?
Jadi ini perbualan-perbualan yang boleh kita lanjutkan daripada perbualan ini lah. Ustaz, kalau kita nak tanya dekat mana awak beli? Tashtarina ke? Tashtari. Aina Mana awak beli? tashtari al-qalam. Di manakah kamu membeli pen? Aina ada, tak payah min. Oh, dari bukan min aina tak payah. Min aina tak payah. Boleh juga. Min aina tashtari al-qalam. Daripada mana kamu beli pen ni? Pen ni Mana kamu ashtari lah. Kalau jawab ashtari lah. Ashtari al-qalam minal maksud. Macam tu. jadi jawapannya kena ashtari lah. Okey. Faham Faham. Ulang balik Ustaz. Ulang balik. Ulang balik. Boleh tak ada masalah. Okey. Soalannya dia berkisar pada soalan nombor 1 dan juga nombor 2 ni. Okey. Soalan nombor 1 maksudnya di sini dia tanya saya nak beli pen. Ashtari bermaksud saya hendak membeli. Okey, tashtari bermaksud kamu membeli. Okey, jadi di sini dia tanya saya nak beli pen ni di mana? Okey, jadi yang nombor 2 jawab kamu boleh membeli pen daripada koperasi. Tapi sekiranya orang nombor 1 dia tengok orang nombor 2 ni pegang pen. Min aina tashtari al-qalam? Kamu beli pen ni dari mana? Maka yang nombor 2 ni kena jawab ashtari lah. Sebab dia tanya kepada orang nombor 2, orang nombor 2 tu yang membeli pen, dah ada pen dah depan dia. Contohnya kita kata min aina tashtari al-jawal? Al-jawal ni handphone. Min aina tashtari al-jawal? Ashtari al-jawal minal maqsaf. Ataupun biasanya kita, kalau kita tengok benda tu yang dah ada, contohnya kita tengok dia dah pegang handphone, biasanya kita akan fi'il madhi. Ni fi'il mudhari', ashtari ialah fi'il mudhari', fi'il yang sedang berlaku dan juga akan berlaku. Kalau kita tanya, daripada manakah kamu telah membeli? Min aina ishtaraita? Daripada manakah kamu telah membeli? Maka dia ishtaraita. Mana yang kedua kena jawab ishtaraitu. Saya telah membeli pen ini daripada al-maqsaf, daripada koperasi. Okey. Ustaz. Terima kasih. Sama. Alhamdulillah, tak apa. Persoalan-persoalan ni perlu juga. Sebab apa? Sebab nak bagi kembangkan lagi kita punya pemahaman. Daripada satu tajuk ini kita dah boleh jadikan bermacam-macam perkataan dan juga perbualan yang lain. Jadi kita dah sentuh lah berkaitan dengan fi'il madhi pun dah kita dah sentuh. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Mungkin ada lagi yang kurang jelas, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tak apa, insya-Allah nanti jangan orang kata putus asa untuk sama-sama kita mendalami lagi. Keliru lagi bagaimana ni? Ni fi'il madhi, yang ni fi'il mudhari'. Nak tukar ni daripada fi'il madhi nak jadi fi'il mudhari', fi'il mudhari' jadi fi'il madhi. Mungkin keliru lagi. Lama-kelamaan bila mana kita biasa dengan, insya-Allah dia akan lagi memudahkan kita. Yang penting konsisten dan istiqamah dalam pengajian. Baik, terus. Saya nak ambil muka surat 80 ni. Mana tadi? Sorry, 82. Cabaran mengajar online, lambat sikit. Okey.
Sekarang kita masuk tajuk Al-Maktabah. Muka surat 82. Muka surat 82. Ad-darsu, apa tu? 40 dalam bahasa Arab. Ad-darsu Arba'un. Pelajaran yang ke-40. Okey, Al-Wahdah 14. Al-Wahdah apa dia? Apa dia? Al-Wahdah yang ke-14. Wahidah Asyar. Wahidah Asyar. Arba'ata asyara. Al-Wahdah Arba'ata asyara. Arba'ata asyar itu 14. Yang ke-14. Rabi' asyara. Rabi'ata asyar. Al-Wahdah Rabi'ata asyar. Unit yang ke-14. Al-Wahdah Rabi'ata asyar. Al-Maktabah. Al-Maktabah ialah perpustakaan. Kalau minta maaf, yang tadi saya sebut Al-Maktabah, pejabat kan? Dia kalau pejabat Al-Maktab saja. Perkataan Al-Maktab, fil Maktab. Dia tersebut fil Maktabah. Kalau Maktabah lebih kepada perpustakaan. Al-Maktabah ialah perpustakaan. Baik. Al-Hiwar. Al-Hiwar ialah perbualan. Dia ada dua individu di sini, dua nama. Husam dan juga Salah. Ada Husam dan juga Salah. Husam kata sabahul khair. Sabahul khair bermakna selamat pagi. Selamat pagi jawapannya sabahun nur. Salah jawab sabahun nur. Sabah ni makna pagi. Is-sabah. Kan? Sabah bermaksud pagi. Masa petang, siang. Sabah pagi. Siang dan malam. Siang sabah pagi, al-masa petang. Al-lail malam. Okey, baik. Husam, ila aina tadhhab? Ke manakah kamu hendak pergi? Ila aina tadhhab? Mungkin Husam ni nampak Salah duduk berjalan dan dia tanya, ila aina tadhhab? Kalau kita perempuan, kita sebutlah nampak perempuan pergi. Ila aina tadhhabin? Ila aina tadhhabina? Ila aina tadhhabin? Maka kita pun jawab azhabu, Salah jawab azhabu ila al-maktabah. Saya hendak pergi ke perpustakaan. Azhabu ila al-maktabah. Azhabu ila al-maktabah. Okey. Husam jawab madza taqra fil maktabah. Kalau perempuan macam mana? Madza? Madza taqra'ina? Madza taqra'ina fil maktabah? Apakah yang kamu hendak baca di maktabah? Okey, sekarang kita nak tukar kepada fi'il madhi. Madza taqra' ini kita nak tukar kepada fi'il madhi. Bermaksud apakah yang telah kamu baca di perpustakaan? Macam mana kita nak kata? Qara'ta. Madza qara'ta. Kalau muzakkar. Kalau muannas? Qara'ti. Madza qara'ti fil maktabah. Fil maktabah. Okey. Jadi bila dia tanya fi'il madhi, kita pun kena jawab fi'il madhi. Aqra'u qissah. Jadikan fi'il madhi. Qara'tu al-qissah. Qara'tu al-qissah. Okey, qara'tu qissah. Saya membaca novel ataupun buku cerita. Madza taqra' fil maktabah? Apakah yang telah kamu baca di perpustakaan? Dia jawab, aqra'u qissah. Saya nak baca novel ataupun baca buku cerita. Okey. Salah jawab balik. Salah tanya balik.
Hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam? Adakah kamu juga hendak pergi ke maktabah, ke perpustakaan wahai Husam? Salah tanya balik kepada Husam. Zahibun ilal maktabah. Hal anta zahibun? Adakah kamu juga hendak pergi ke maktabah wahai Husam? Okey, sekarang ni kita nak tukar kepada muannas. Okey, macam mana? Anti zahibina ilal maktabah ya Husam. Ya. Apa-apa lah kan? Enak. Hal anti, apa dia? Kak Jamalia, tadi apa dia? Zahibin. Zahibun ini isim ke fi'il? Fi'il. Isim. Isim ke fi'il? Isim. Isim. Isim fa'il. Jadinya zahibah. Zahibun. Sebab dia ada tanwin kat ujung. Ada tanwin di hujung. Bila ada tanwin di hujung ataupun ada alif lam, itu merupakan isim. Okey, sekarang ni hal anti zahibun, isim. Bila isim, bagaimana kita nak jadikan muannas? Bagaimana? Zahibah. Tambah marbutah. Kan dia isim nak jadikan muannas, maka tambahlah tak marbutah, tak bulat. Zahibun bermaksud orang yang pergi. Seorang lelaki yang pergi. Nak jadi perempuan, orang perempuan yang pergi, zahibatun. Macam kita kata talibun, talibatun. Pelajar lelaki, pelajar perempuan, zahibun, orang lelaki yang pergi, zahibatun, orang perempuan yang pergi. Hal anti zahibatun ilal maktabah. Okey. Kalau yang ni, hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam. Okey, sekarang ni Husam jawab, la ana zahibun ilal fasli. Sekarang ni nak jadikan perempuan macam mana? La ana Zahibah. zahibatun ilal fasli. Apa maksud al-fasl? Kelas. Kelas. Ni yang dah belajar ni dia tahulah. Al-fasl ialah kelas. Indi, saya saya mempunyai darsul hisab. Saya ada kelas pelajaran. Darsul pelajaran. Saya ada pelajaran hisab. Apa hisab? Orang dulu tahu hisab. Kira-kira hisab. Matematik. Matematik lah misalnya, matematik. Ilmu hisab, ilmu kira-kira. Okey, indi, perkataan indi ni kita boleh guna. Contohnya kita nak tanya kawan kita. Hal indaka qalamun? Adakah kamu ada pen? Hal indaka? Adakah kamu ada pen? Hal indaka nuqudun? Kamu ada duit? Hal indaka nuqud? Hal indaka riyal? Hal indaki kalau perempuan. Hal indaki qalamun? Hal indaki syai'un bil akal? Adakah kamu ada benda yang boleh kita untuk saya makan? Perkataan inda asalnya bermaksud di sisi. Kan? Tapi untuk kita menunjukkan ada ataupun tidak, kan? Kita boleh pakai indi. Hal indaka? Hal indahu? Adakah dia ada? Adakah kamu ada? Kita boleh gunakan indaka ataupun indaki kalau perempuan, indaki. Hal indaki qalamun? Adakah kamu ada pen? Kita boleh jawab bila kata hal, adakah? Kita boleh jawab la ataupun na'am. Ya ataupun tidak. Na'am indi qalam. Hal indaka qalamun? Na'am indi qalam. Hal indaki nuqudun? Adakah kamu ada duit? La ma indi. Kita jawab kalau tidak ada la ma indi. Perkataan ma kita gunakan. La ma indi nuqud. Saya tidak mempunyai duit. La ma indi nuqud.
Tidak, saya tidak mempunyai duit. An-nuqud. Nun, qaf, waw, dal. Nuqud. Baik. Jadi daripada ni kita boleh ambil, kita boleh kembangkan lagi. La ana zahibun ilal fasli. Ataupun la ana zahibatun kalau perempuan. La ana zahibatun ilal fasli. Dia. Indi darsu hisab. Indi darsu hisab. Saya ada pelajaran hisab, matematik. Baik. Ustaz jawab balik. Ilal liqa fil istirahah. Jumpa lagi pada waktu istirahah, waktu rehat. Salah kata ilal liqa. Al istirahah waktu rehat dah. Kalau kita nak kata tempat rehat, makan al istirahah. Makan al istirahah, tempat rehat, makan istirahah. Kalau kita jumpa di mana-mana kah signboard dan sebagainya, makan istirahah, tempat rehat. Kita boleh tanya, aina makan istirahah? Di mana tempat untuk rehat? Aina makan al-istirahah? Di manakah tempat untuk rehat? Ataupun mata waktul istirahah? Bilakah waktu rehat? Mata waktu al-istirahah? Ni semua bahasa Melayu kita. Cuma kita ambil perkataan soalan, mata, bilakah. Waktu, bahasa kita, al-istirahah pun kita biasa guna dalam bahasa kita. Mata, waktu al-istirahah, bilakah waktu rehat. Al-waktu al-istirahah fi sa'ati al-thaminah, contoh. Al-waktu al-istirahah fi sa'ati al-thaminah. Waktu rehat ialah pada pukul 8. Jadi daripada ayat-ayat ini dia pun dah banyak boleh kita guna pakai di dalam perbualan kita dengan hanya mengubah sedikit sahaja, yang mana kebanyakan daripada kalimat-kalimat tersebut telah ada di dalam bahasa Melayu kita dan mungkin kita pun dah gunakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang silakan. Maaf Ustaz. Ya, silakan. Dan nak tanya soalan. Ya, sila. Indi. Indi ya. Pakai indi. Saya ada. Okey. Jadi masa bila kita nak guna li? Ada. Li ya, perkataan lam ya. Ya. Okey, contohnya macam mana? Li waladun contoh. Ya. Li waladun boleh guna macam tu. Li waladun. Li waladun pun boleh. Li waladun. Li maksudnya bagi saya. Bagi saya anak. Maknanya boleh juga. Li ni dia macam mana? Li dalam halaka walad, boleh juga kita gunakan perkataan lam tu, bagi kamu. Perkataan bagi kamu. Tapi biasanya kalau perbualan kebanyakan setakat ini lah, wallah alam, setakat ini perbualan biasa kita gunakan hal indaka walad, hal indaki walad, na'am indi walad. Hal laka walad pun boleh juga kita gunakan, hal laka walad, na'am li walad pun boleh juga kita gunakan. Tak ada masalah dua-dua tu. Dua-dua boleh guna, pakai bermaksud ada, bermaksud mempunyai. Ustaz nak tanya, masa mana nak guna tu, indi ataupun hal indi? Okey. Hal indaka, kalau orang tanya hal indaka waladun, hal indaka waladun, kita pun jawab na'am indi walad. Kalau tidak ada, la ma indi walad, la ma indi walad. Mim alif ain nun dal ya, mim alif ain nun dal, la ma indi walad, tidak, saya tidak mempunyai anak. Hal indaka qalamun, adakah kamu ada pen? La ma indi qalam, tidak, saya tidak mempunyai pen. Maksud saya tu indaka indaka hal. Macam mana?
Perkataan A saja saja. pun boleh. Kan Tak ada masalah. A'indaka walad boleh juga. Apakah kamu mempunyai? A bermaksud apakah? A'indaka walad. Boleh juga kita baca a'indaka walad. A'indaka qalam. Boleh juga. A sahaja. Apakah dan juga adakah. Itu sahaja bezanya. boleh. Boleh. Ayat bagaimanapun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Selesai untuk kelas hari ini dan kita nak terus kepada tadribat. Tadribat pada muka surat 83. Muka surat 83. Yang ni ada maknanya dengan yang lepas kita ada latihan sikit insya-Allah. Surat 83. Okey, senang kot insya-Allah. Okey, dia ada soalan-soalan di sini kan. Okey, kita ada dua tadribat. Yang pertama, muka surat 83. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan bima tasma' ataupun musta'inan biswar. Jawab soalan-soalan yang berikut berpandukan daripada apa yang kamu dengar ataupun berpandukan dengan gambar. Okey, berpandukan dengan gambar. Okey, nak jawab dengan jawapan sendiri pun boleh ataupun berpandukan gambar pun boleh. Dia bagi contoh di sini. Ila aina tazhab? Azhabu ilal maktabah. Yang nombor 2 tu jelas, masjid. Yang nombor 3 tu apa? Kelas. 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 Allah, tak nampak macam kelas pun. Macam-macam lah. Macam apa hitam. Apa hitam yang tu Okey. Yang keempat tu padang, yang kelima tu taman. Buh lah nak buh taman ke, nak buh hutan ke, nak buh bukit ke, terpulang lah. Okey, jadi yang ini kita cuba jawab. Kita cuba jawab dengan jawapan yang berpandukan daripada gambar ataupun nak ubah sendiri pun boleh. Kalau ada perkataan-perkataan yang lain pun boleh juga. Okey, kemudian yang nombor 2. Yang di bawah tu. Yang nombor 2 di bawah tu kan. Istabdil kama fil mithalain. Istabdil kama fil mithalain. Indi darsun. Misal awal. Huwa. Huwa dia bagi. Indahu. Sekarang ni dia nak fokus kepada Domer. Perubahan dhamir. Indahu. Kalau huwa, indahu. Istirahah. Indahu istirahah. Hiya. Kan? Sekarang ni hiya. Soalan dia ada hiya di sini maknanya Dia perempuan. Indaha darsun. Kitab, apa yang kita nak buat? Indahu ke, indaha ke, terpulang lah ini. Tak masalah lah. Yang penting kita boleh jawab. Menggunakan perkataan indi daripada indun. Inda, indun tak? Inda tu sama ada kita nak jadi indahu ke, indaha ke, tengok kepada soalan dia. Macam ni kan? Huwa indaha darsun. Indaha darsun. Indaha kitabun. Contoh. Ataupun indaha kitab. Ni pun dah ada kitab dah ya. Ambil benda lain lah perkataan. Indaha darsun. Indaha kitab contoh. Boleh kita buat di situ. Jadi berpandukan daripada soalan ni, boleh kita cuba tengok macam mana. Kalau tak faham boleh tanya saya insya-Allah. Yang ni anta ke anti ni.
Ada 2 baris ni. Anta ke anti ni. Buatlah mana-mana pun tak apa. Nak buat anti pun boleh, nak buat anta pun boleh. Darsun, kemudian ana. Jadi tuan-tuan dan puan boleh cuba tengoklah untuk sama-sama kita buat latihan. Nak bagi cekap, nak bagi lancar. Lepas ni mungkin kalau cepat sangat, kalau dah laju, mungkin kita boleh terus berpindah kepada buku yang kedua terus contoh. Kalau dah mahir kan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh buat dulu yang ni, insya-Allah kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Kalau ada soalan sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, silakan. Ustaz nak tanya, muka surat nombor 81, apa maksud dia? Yang soalan pertama tu. Soalan yang pertama muka surat 81 ya. Bainal jumlatain al-mutamathilatain. Sambung di antara 2 ayat yang seerti. Yang ni saya dah baca 2-3 kali, saya tak faham apa maksud dia yang dia nak buat di sini. Dia suruh sambung, tapi nak sambung tu macam mana? Yang seerti. Kalau ada siapa yang boleh faham? Saya tak jumpa apa keterkaitan dia tu di situ. Kalau dari sudut soalannya macam tu, sambung 2 ayat yang seerti, yang sama. Dia bagi contoh di situ, ashtari al-qalam minal maqsaf. Kemudian nombor 2, hadha mal'abun jamil. Saya rasa kita kena buat garisan tak antara yang nombor 1 dengan nombor 2 tu? Garis macam mana? Sambung. Itulah saya. Tak ada kaitan kalau sambung. Tak ada kaitan pula. Kita pasal kalau al-maqsad di bawah tu, tapi kalau tak al-mal'ab tidak ada pula. Itulah. Mal'ab. Mal'ab. Nak sesuai dengan mal'ab tu tak jumpa. Saya tak jumpa nak jawab ni macam mana. Ini soalan yang tidak tadi nak sebut. Ayolah, kita pun tak faham. Okey, kalau yang lain-lain tu tuan-tuan dan puan nak buat silakan. Penuhkan dalam buku. Okey, insya-Allah. Kita berhenti sampai surat 83. Surat 83. Kemudian yang surat sebelum insya-Allah kita akan cuba surat 84. Surat 84. Surat 84 tu nanti insya-Allah. Kita ambil yang 83 ni. Okey, insya-Allah kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Esok kita ada kelas, esok kita kelas hadis ya. Kelas Riyadhus Salihin insya-Allah. Ustaz. Jadi ya. Maaf. Soalan yang contoh dia bagi macam ni, hadza maqsaf jamil ashtara al-warqa minal maqsaf. Macam tu kan? Yang mana? Yang tadi kan? Yang tadi tu. Okey. Hadza maqsaf jamil. Ini apa? Hadza maqsafun jamil. Ashtari al-warqa minal maqsaf. Kalau kita sambung macam tu ke? Silbaina kebelakang. Tapi satu maqsaf yang kedua tu macam mana? Ashtari al-qalam tu. Mungkin sama kot. Tempat yang sama. Yang nombor 2. Okey. Nombor 2 juga. Okey. Kalau maktabah? Maktabah apa ada kat maktabah? Ashtari al-qalam min al-maktabah. Sambung ni mana itu? Mal'am tu tak boleh lah. Mal'am sebab kolam dengan kertas. Okey, sambung yang mana ada je? Kalau macam tu sama. Macam tu lah sebab dia tak boleh nak sambung sebab tak ada kaitan padang dengan kolam dan kertas. Jadi banyak yang tak ada kaitan ni. Hanya 2 tu je lah. 3 je lah, al-maqsaf je lah ada. Dia tak buat. Dia tak ada pun. Tak payah buat lah. Kalau tak faham tak payah buat lah kalau macam tu. Tidak mendatangkan apa-apa. Mengelirkan ada je. Manfaat pun tak ada. Okey. Jadi tak payah buat.
Jadi tak apalah yang tu kita tangguh, kita skip lah yang tu. Kita ambil yang ada yang apa ni muka surat 78 tu satu, kemudian muka surat 83. Kita akan cuba buat dan kita bahas minggu depan. Di samping kita tambah yang lain insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.